صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Waalaikumsalam. Sekejap ya, Buya tertinggal syal Buya. بسم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sekali lagi Allah memberi taufik pada kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh rahmah dan majlis yang penuh barakah. Dan insya-Allah hari ini kita sambung kembali pengajian. Hari ini Buya Google Meet di Selangor, Buya baru balik semalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan dan insya-Allah okey tak? Sebab Buya tak tahu internet sini, suara tak putus-putus eh? Buya. Tapi tak jelas. Ya? Tak jelas. Dia kabur. Oh, gambar tak jelas. Kabur dia. Gambar Jelas. Nampak? Kabur sedikit. Oh, gambar kabur. Kabur tak? Kabur. Di kabur. Nampak? Kabur lagi kabur. Tadi Kabur Apalah tu. tak apalah Buya. Okey dah. Yang penting suara. Takut antum tak nak tengok pun. Tu yang kabur tu. Ya, baik. Dan insya-Allah kita bagi niat kita untuk pengajian kita insya-Allah. Dah baca tadi belum? Ya, sudah. Dah ya. Sebab dah terpotong ni, Buya nak baca balik lah. Baik. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله.
Nampak Buya tak? Tak nampak. Nampak. Langsung tak nampak. Bila Sebab Buya bangun memanglah tak nampak. Okey, baik. Bismillah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka kita menyambung kembali pengajian kita iaitu pada muka surat 89 kitab Jawi, yang mana hal keadaan kita selepas saja subuh sehinggalah gelincir matahari. Maka kita sampai perkara yang keempat, yang mana yang terafdal sekali, yang perkara yang pertama menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian perkara yang kedua iaitu kita berzikir dan membaca Al-Quran, menyibukkan diri kita dengan bertasbih, membaca Al-Quran, berzikir, kemudiannya mengucapkan selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang ketiga, yang mana yang kedua dan ketiga ini boleh kita pilih, iaitu menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang mengembirakan sesama Muslim dengan memberikan kebajikan di antara satu sama lain. Dan kita masuk kepada yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Perkara ada yang menghalang. Kemudian yang keduanya nak berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran pun terhalang. Maka yang ketiga pula untuk membuat kebajikan sesama Muslim pun terhalang. Maka yang keempat ini kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi masyghul engkau dengan hajatmu. Baik, kalau dia sebut tetapi masyghul engkau, maksud masyghul ni kalau kita sembuk, masyghul asal daripada kalimah bahasa Arab yang membawa maksud disibukkan. Tapi kena faham di sini masyghul yang digunakan bahasa Arab untuk ada kata-kata Melayu yang membawa maksud tetapi sibukkanlah engkau. Kena faham tu. Bukan di situ penyataan tetapi disuruh. Sebab untuk disesuaikan dengan kitab asal, kitab Bidayatul Hidayah, yang mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, fashtaghil. Maka apa maksud fashtaghil? Fi'il amar, fi'il perintah yang membawa maksud, maka sibukkanlah. Maknanya kalau tak Falimbani menterjemahkan kitab Bidayatul Hidayah, kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka sibukkanlah engkau dengan hajatmu kerana berusaha atas belanja dirimu atau belanja anakmu atau isterimu. Maknanya di sini mungkin yang keempat ni ada sebahagian orang bila tengok seseorang tu maksudnya dia fikir hal dia je. Dia dah tak campur hal orang lain. Dia buat hal dia sahaja. Kerana itu diletakkan ini keempat. Sebab apa diletakkan keempat? Sebab yang ini yang paling rendah sekali. Tapi sekurang-kurangnya selamat dia daripada melakukan dosa. Kerana itu dikata, maka kita yang menuntut ilmu ni, Buya nak pesan pada antum, jangan nak ambil mudah saja, terus ambil keempat. Sedangkan di dalam Islam disuruh kita ini untuk berlumba-lumba ke arah kebaikan dan kita bercepat-cepat untuk memohon pengampunan daripada Allah. Maka cuba ajar diri kita ini apabila berkait dengan agama Allah, kita nak yang paling afdal, kita nak yang paling terbaik. Malu kita walaupun selamat, tapi rasa malu kita besok
Sebab bila kita di syurga besok, orang yang duduk di syurga yang bawah, dia tidak akan boleh dibenarkan untuk pergi ke syurga yang di atas. Tapi sesiapa yang duduk di syurga yang atas, yang membawa maksud yang tertinggi, yang termulia, dia boleh berjalan kepada syurga-syurga yang lain. Dia boleh menziarahi, turun naik, turun naik. Maka cuba ajar diri kita ni, bila bab agama, bila ajar, tapi kita pakai itu kerana Allah. Maka kita bila melakukan dakwah, bila melakukan ibadah, cuba semampu boleh. Kan itu disebutkan dalam ayat Allah, kita kena faham. Bila Allah menyebutkan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Bila sebut mastata'tum, maknanya semampu kamu. Kadang-kadang orang silap faham ayat ni. Orang faham bahawa bertakwalah pada Allah mengikut kemampuan kamu. Ni terjemahan tak berapa kena. Sebab bila bertakwa kepada Allah, mungkin pada makna dia, mungkin orang awam kata, bagi Buya dia tidak tepat kepada maksud yang sebenar daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah kata fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, terjemahan yang bagi Buya yang lebih tepat iaitu bertakwalah kepada Allah semampu yang kamu boleh. Di situ lebih memotivasi pada diri kita buat yang terbaik untuk Allah, untuk sesuatu yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Tapi kadang-kadang buatlah sekadar mampu. Nampak tak? Nampak? Tidak ada motivasi dekat situ. Tidak ada dorongan dekat situ untuk kita buat yang terbaik. Buatlah sekadar mampu. Jadi bila buat begitu tu, kita pun melihat kepada kemampuan yang kita pada akal kita tidak berusaha. Nampak tak? Untuk memampukan diri kita. Kerana itu kena faham maksud ayat itu, bertakwa kepada Allah semampu kamu. Maknanya semampu kamu, usaha, ada usaha kat situ untuk mencapai kemampuan yang sebenarnya kita mampu, tapi kita sendiri lemah. Dengan lemahnya iman kita, kita rasa kita tidak mampu. Kena usaha. Boleh faham tidak? Sebab orang malas dia akan kata dia tak mampu lah. Sebenarnya kita mampu je. Baik. Itu orang-orang yang bina badan, dia ada peringkat-peringkat dia. Buya ingat dulu pasal pengalaman bila Buya tak sihat dulu, dia suruh pergi gym, pergi angkat dumbbell, barbell. Memang mula-mula tu Buya berlari atas treadmill tu, Buya boleh berlari hanya sekitar dalam 30 minit je. Itu pun mencangut. Itu selama lebih kurang sejam, 60 minit. Lepas tu asal tak boleh angkat dan barbell, akhirnya boleh angkat sampai kepada paling berat masa dia boleh angkat masa tu 25 kilo, kanan 25 kilo, kiri 25 kilo. Asalnya tak boleh, asalnya hanya 10 kilo je. Itu pun rasa berat dah. Habis tegang, habis berat. Jadi kerana itu kena usaha. Itu bab dunia. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena buat itu. InsyaAllah Allah bantu kita. Sebab Allah suka apa yang kita buat. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang kecuali yang dia mampu. Bila sebut kecuali yang dia mampu, kena faham. Itu bukan maksudnya hujah untuk kita supaya bermalas-malas untuk ibadah. Itu adalah declaration daripada Allah. Kita kena faham itu declaration.
iaitu penyataan daripada Allah untuk tidak berusaha lebih untuk kita memampukan diri kita dalam mendekatkan diri pada Allah. Boleh faham? Nampak tak? Baik. Kerana itu yang keempat ini diletakkan yang keempat, yang terakhir kalau tak mampu untuk mencari yang lebih daripada itu. Maka apa dia yang keempat ini? Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bahawa tiada kuasa engkau atas sedemikian itu, tetapi sibukkanlah engkau dengan hajatmu kerana berusaha atas belanja dirimu atau belanja anakmu atau isterimu, maknanya mencari nafkah, pergi kerja, balik kerja. Tapi adakah sekadar itu yang dimaksudkan di sini? Bukan nak cerita pasal itu. Pasal yang kita tumpu kerja, balik kerja, maknanya buat hal kita. Dan tumpuan di sini adalah sambungan dia. Cuba tengok. Padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu dan tanganmu. Dan sejahtera agamamu. Kita baca dulu. Dan sejahtera agamamu kerana engkau tiada berbuat maksiat. Kena faham dekat situ. Kerana engkau tidak berbuat maksiat, maka engkau dapat yang demikian itu akan darjat ashabul yamin, yakni orang yang diberikan suratannya itu pada kanannya, seperti orang yang saleh. Kerana engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Dan inilah, maknanya yang dahulu itu yang sebelum inilah yang kita sebut. Dan inilah sekurang-kurang martabat pada maqam agama Islam. Baik. Maksud di sini, fokus di sini, iaitu kalau kita tak boleh jadikan hal keadaan kita pada keadaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang disampaikan kepada kita oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, maka buat macam mana? Maka kurang-kurangnya selepas saja kita sembahyang subuh, selepas kita berwirid, maka ketika itu apa perlu kita buat? Maka pergilah kita mencari nafkah anak isteri kita, untuk diri kita, untuk anak kita, untuk isteri kita. Kemudiannya apa? Yang pentingnya apa dalam perjalanan itu? Maknanya tumpu pada hal keadaan kita, tapi dalam masa yang sama fokus dia, iaitu orang Islam yang lain itu sejahtera daripada kejahatan kita. Dan sejahtera daripada lidah kita, daripada tangan kita. Dan kita yang macam mana kadang-kadang orang awam kebanyakannya pergi kerja, balik kerja, jumpa anak, jumpa isteri, cari nafkah anak, cari nafkah isteri. Dalam masa yang sama yang difokuskan di sini, orang keliling dia yang dia berselisih ketika dia pergi kerja, dia balik kerja, atau keluar dia pergi kedai, balik kedai, maka umat Islam sekeliling dia itu sejahtera daripada dia. Maksudnya sejahtera, selamat dia daripada kita. Maksudnya kita tidak berbuat jahat kepada mereka, kita tidak naya mereka, tidak memaki hamun, tidak mencaci dengan lidah kita, tidak memukul mereka ataupun merampas harta mereka. Maknanya kita tak buat naya kat orang. Itu yang pertama. Kemudiannya yang keduanya, sejahteranya agama kita yang membawa maksud kita tak buat pula maksiat. Kita jaga mata kita melihat kemungkaran, jaga lidah kita bercakap yang tidak elok, jaga tangan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, merampas, mencuri, memukul dan sebagainya. Kemudiannya kaki kita tidak berjalan kepada tempat maksiat, mata kita tidak melihat, hati kita tidak lintas benda-benda yang tidak disukai oleh Allah SWT. Kita jaga yang itu. Maka engkau dapat yang demikian itu, kata Syekh Abdul Samad, engkau akan dapat yang demikian itu kalau kita maintain begitu, kerana engkau akan darjat ashabul yamin. Apa maksud ashabul yamin? Iaitu golongan ahli kanan. Selalu kita baca dalam Quran tu, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا akhirat. Allah berikan cakitan kita melalui kanan kita. Amin Rabbal Alamin. Paling kurang kita dapat yang itu. Tapi kita kena amalkan apa dia? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Kata kharajahu Imam An-Nasa'i. Ya mana hadis ini nak beritahu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang agama. Kan ada setengah hadis ya. Biar ingat ada setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jabir beritahu, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamal muslimina islaman. Sebaik-baik Islam. Islam yang paling, kata-kata Islam doa Islam. Akhrajahu Muslim. Yang mana Nabi SAW menyebutkan orang yang paling Islam, iaitu yang paling baik Islam dia, yang mencerminkan dia seorang Muslim, iaitu selamatnya orang Islam yang lain daripada disakiti oleh lidahnya dan disakiti oleh tangannya yang membawa maksud, iaitu kalau lidahnya daripada kutukan, daripada makian, daripada umpatan, daripada cercaan, daripada fitnah, kemudian daripada tangannya, daripada rampasan harta, daripada dicuri, daripada dipukul, daripada disakiti, maka inilah Islam yang baik. Maknanya dia tu tenang. Dia itu orang yang maksudnya sentiasa orang kalau ada di sekeliling dia, rasa aman dengan dia, rasa selamat dengan dia. Bila bersama dengan dia, orang rasa selamat dengan dia. Bila berhubung dengan dia, orang rasa aman dan rasa selamat dengan dia. Ini nak kena faham. Dalam bab ni jangan pula kita kata, habis Saidina Umar tu tidak yang paling baiklah Islamnya. Sebab Saidina Umar ni dia garang. Kadang-kadang orang pun jadi takut. Adakah bila orang takut dengan dia tu maksudnya orang tak rasa aman dengan dia? Bukan. Jangan silap faham. Saidina Umar, orang kalau bersama dengan dia, tak ada orang yang tak ada rasa aman. Mesti rasa selamat dengan dia. Betul tidak? Cuma takut dengan dia sebab garangnya dia. Sebab kerahnya dia. Tetapi dia itu mengalihkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia garang, kalau dia marah kepada sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah, dan dalam masa yang sama manusia tidak sempurna, maka Saidina Umar dekat situ kekurangan yang dijadikan sebagai kelebihan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kerana itu Nabi kata, bila sehingga kalau nampak Saidina Umar, Rasulullah kata syaitan akan cari jalan lain. Takut bertembung. Kelembutannya dan kesempurnaan akhlaknya, maka kita cuba usaha yang terbaik. Baik, kalau kita tengok hadis tadi selamat, iaitu kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mana dia berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ramai orang guna hadis Abu Hurairah ni sebab apa? Sebab dia itu berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia duduk, Nabi bercakap.
Mungkin ada sebahagian hadis riwayat Muslim itu tadi, kedua-duanya sahih. Tapi mungkin sahabat Jabir bin Abdullah, dia mendengar Nabi SAW berkata. Maka di situ ada perbahasan, imma dia mendengar sendiri daripada Rasulullah, ataupun dia itu mendengar daripada sahabat yang lain bahawa Rasulullah SAW berkata demikian. Manakala Sayyid Abi Hurairah dia menyebut dengan lafaz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia yang itu biasanya kalau lafaz macam tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang itu memang pasti dia itu dengar daripada Nabi, yang mana Nabi berkata kepadanya ataupun pada jemaah yang mana dia ada salah seorang di situ. Manakala lafaz aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maka yang itu imma dia memang duduk mendengar daripada Nabi, dan imma juga dia itu mendengar daripada orang lain bahawa Nabi SAW berkata demikian. Walaupun ianya sahih, sebab sanadnya sahih, perawi-perawinya adalah orang yang adil dan siqah. Tapi bila bertemu di antara sami' dengan yang tadi, maka kali itu ulama mendahulukan iaitu Abi Hurairah kerana dia mendengar daripada Nabi SAW berdepan dan dia menyaksikan bahawa Nabi berkata demikian. Ala kulli hal, tidak ada masalah hadis-hadis ini. Baik, maka disebutkan selamat. Kan itu Buya teringat ada seorang sahabat Buya masa Buya mengaji di Yaman, di Hadramaut. Sahabat Buya itu nama dia Ahmad Al-Idrus. Ahmad Al-Idrus. Jadi Ahmad Al-Idrus ni orang Malaysia. Dia ni orang yang sangat baik, Masya Allah. Memang orang kalau duduk dengan dia tak pernah rasa sakit. Tak pernah rasa terasa hati atau bengang dengan dia. Subhanallah. Dia kadang, Buya ingat lagi masa tu Buya boleh. Tapi dia senyum aja. Memang macam tak ada perasaan marah lah. Lepas tu dia tidur. Dia mesti tidur je. Masa nak periksa tu dia tidur je. Dia jumpa dia, Ahmad. Dia kata, malah gaya Ahmad. Daiman tenang. Ahmad, kau ni kenapa asyik tidur je? Dia orang Malaysia tapi Buya dengan dia satu batch di Hadramaut. Memang kami biasa bercakap bahasa Arab. Jadi sampai ke Mesir pun bercakap bahasa Arab. Maka Buya kata, malah Daiman anzuruka tenang. Mana selalu aku tengok kau dalam keadaan tidur, kata. Dia pun senyum macam dia. Lepas tu bila Buya koik-koik dia kata, bukan apa. Aku tidur bukan apa sebab aku takut bila aku berjaga kerap tu, aku takut lidah aku tersakitkan hati orang. Maka bila tidur tu selamat orang daripada aku pun selamat daripada dia orang. Subhanallah. Subhanallah. Dia seorang ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang macam ni memang akan kita nampak antara sifat-sifat Rasulullah SAW ada pada cucu cicit mereka, ada yang daripada sudut akhlaknya, ada yang daripada sudut kepimpinannya, ada yang daripada sudut betul tidak? Kadang mata susah nak jaga juga, betul tidak? Kadang yang lelaki susah nak jaga mata. Kadang mulut kita, orang lelaki kau perempuan kadang bila jumpa kawan-kawan, kena pula musim syukur juga ya. Musim-musim Covid ni duduk kat rumah, tak dapat jumpa kawan. Tapi susah juga, maksiat ni, dia mudah, zaman kita ni mudah. Dia tak mau jumpa, tak mengumpat, dia telefon. Allah bukan nama sebenar ya. Allah apa khabar kau, lama tak jumpa, susahnya jumpa. Kata selalu kita jumpa orang, kau apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Kawan kita tu apa khabar? Dia tu
tak tahu cerita ke? Apa cerita dia? Bini dia, suami dia tinggalkan dia. Apa asal? Sebab suami dia dah was-was dengan COVID ni. Dia takut dia tinggalkan bini dia. Ni rekaan ni rekaan contohlah contoh. Dia kata, oh ya ke, kenapa? Sebab dia nyanyi dalam tu pertandingan ni. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau dikuasai oleh perkara-perkara tersebut atau hiburan-hiburan tersebut semata-mata. Banyak jadi YouTuber sekarang ni. Sebab apa susah? Buat YouTuber sekarang ni. Jadi YouTuber. Buat cerita, buat itu, buat ini. Tak apalah. Itu kalau dia buat benda bermanfaat, banyak pahala dia. Dalam masa yang sama, rezeki dia dapat. Khair. Tak ada masalah. Buya tak ada masalah benda tu. Cuma lainlah kalau yang buat konten-konten yang tidak berfaedah ataupun konten-konten yang bermaksiat. Faham? Baik. Itu. Itu hal keadaan keempat. Kalau boleh, jangan selepas daripada itu. Disebutkan, ada pun martabat yang bawah daripada ini. Maknanya martabat yang bawah daripada ini. Maka iaitu ashabus shimal. Itu dipanggil selain permainkan oleh syaitan. Syaitan main dengan dia. Syaitan permainkan dia. Syaitan dah tipu dia. Kerana mereka itu masyhul dengan sesuatu yang menggugurkan agama mereka itu. Mereka sibukkan diri mereka dengan sesuatu yang menggugurkan agama. Wal'iyadu billah. Maksud gugur agama ni, rosak agama itu. Agama itu dipandang hina. Agama itu dipandang lemah dengan sebab kita. Ataupun pada hak diri kita tak melaksanakan agama Allah SWT. Isi masa kita lepas je subuh. Tengok itu ni buat maksiat ataupun buat semata-mata benda yang sia-sia. Contohnya buat apa? Apa selalu? Orang buat berbagi kalau yang sia-sia. Buat apa? Masak tak sia-sia. Masak okey. Kalau niat tu nak bagi orang makan. Nyapu sampah pun apa? Berbagi buat. Ataupun buat bercia ke, pagi-pagi dah tengok TV ke, tengok cerita. Cerita apa? Cerita sekarang ni, Buya teringat ada masa Buya kat Mesir tau. Masa tu heboh kat Mesir, pelajar-pelajar Mesir istiqomah duduk dalam bilik dia orang. Kuliah pun tak pergi. Buya kata apa salah? Masa tu. Jadi Buya pun pergi rumah Selangor. Buya kata, apa salah orang nampak? Rupanya tengah heboh masa tu cerita Allahumma shalli ala Muhammad. Cerita apa tu? Allah. Cerita Korea. Ada nama cerita tu. Alamak, Buya pun dah terlupa nama dia. Minta Sonata. Dia macam Sonata. Sonata bukan nama kereta. Sonata lah. Dia kalau bahasa Melayu dia ni musim salju. Musim salju atau musim salji macam itulah. Maknanya cinta tu. Ya Allah, lama betul cerita tu. Cerita tu lama banyak cerita tu. Buya pun ada tertengok juga sikit. Memang sedap cerita tu. Adalah episod pertama, episod kedua Buya tengok. Dia zaman budak sekolah. Masya Allah, budak tengok cerita. Masa tu feeling habis. Semua jadi romantik. Ini bahaya.
yang mustahil pada alam yang sebenar zaman kita ni. Yang zaman sekarang ni. Baik. Abu Ya nak cerita apa sebenarnya tu lah, terlupa pula. Alamak. Maknanya nak beritahu masa dia orang tu terisi dengan benda yang sia-sia. Duduk tengok benda tu. Kalaulah diisi dengan bacaan Quran, diisi dengan mentelaah kitab-kitab, buka matan-matan, mengulang hafalan-hafalan Al-Quran. Oh, kan bagus, kan banyak dah dia hafal Quran. Kalau satu hari lah dia menghafal dalam satu muka saja, besok satu muka ataupun separuh muka lah. Separuh muka atau 2 ayat sekalipun, agak-agaknya daripada start akhir balik itu dia menghafal 2 ayat, sampai umur 60 sekarang ni, agaknya dah berapa ayat dia? Masya Allah, dah. Macam matan. Baik, matan-matan fiqah, matan-matan itu, matan-matan ini. Baik, ala kulli hal, keadaan yang keempat ni jangan bawah sekali. Bila bawah daripada dia, maka kita sudah mentertipu. Yang suka buat maksiat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Cuma perkara yang sia-sia tu mungkin biasa. Dan itu walaupun macam tu Nabi menyebut dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu, kebetulan pula kita sebut tadi yang keempat tu tadi, maknanya orang selamat daripada kita, aslamul Islam, orang yang paling baik Islam dia. Bahkan dalam hadis yang lain pula dikata sebaik-baik Islam seseorang itu maknanya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Walaupun tak gugur agama dia, tetapi tak merosakkan agama dia, tapi dia itu menyebabkan agama dia tak cantik. Dia menjadi seorang Muslim yang tidak cantik. Kenapa? Diisi benda-benda yang tidak bermanfaat. Kalau payah sangat, jadikan yang tak bermanfaat itu bermanfaat. Benda-benda yang contohnya niat. Pertama yang boleh membantu niat. Kalau kita contohnya kita yang contohnya biasa kalau kita bersenam dan sebagainya, pasang baik. Ala kulli hal disebutkan di situ, jangan sibukkan kita dengan sesuatu yang boleh gugur agama kita ataupun yang tidak bermanfaat. Jadikan bermanfaat. Sekarang ni banyak kan benda-benda kita nak pilih saja. Kalau yang nak menghiaskan telinga kita, Allah, banyak qari-qari yang membaca Al-Quran, banyak ulama-ulama yang berqasidah dan sebagainya. Maka ambil yang itu. Tak payah kita dengar sesuatu yang boleh menyebabkan kita lupa pada Allah SWT. Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Maksudnya, ataupun dia bangun saja pagi, takut dia mendedahkan diri dia jenis suka menyakitkan hati orang. Maknanya walaupun orang tak sakit, tapi kalau dia mengumpat, benda itu akan menyakiti orang itu apabila dia mengetahui bahawa kita mengumpat. Walaupun orang itu tak tahu, maka ia juga dikira menyakiti mereka. Maka jangan. Jangan kita tu sebab takut bawah daripada hal keadaan yang keempat ni merosakkan kita. Maka inilah boleh mengundang kemurkaan Allah. Kita sekarang ni bila COVID ni banyak muhasabah diri. Duduk baca Al-Quran. Kadang-kadang Buya, bila antum cuba hadirkan diri, lirik-lirik antum baca tu cuba hadirkan makna-makna. Dia memberi manfaat yang sangat baik. Ya.
Yang buka aircon kejap. Dia mengajar ni panas juga, berpeluh-peluh lah. Berpeluh. Baik, apa Buya cakap tadi? Apa Buya cakap tadi? Dia berwirid hadirkan diri. Cuba hadirkan. Buya masa di Hadramaut, cuba sibukkan diri. Macam Buya di Hadramaut tu, Buya pernah mengadu pada Syekh Omar. Dia kata, aku baca wirid ni, aku amal apa semuanya, tapi macam tak improve lah. Masih lagi hati tu rasa berat, ada rasa macam, ya Allah, malahnya. Lepas tu, Syekh Omar, ni bukan Habib Omar, ni Syekh Omar. Buya anggap abang angkat Buya, dia mendidik Buya masa di cabang. Dia belum ada rezeki anak lagi, kita doakan dia mudah-mudahan dapat rezeki anak. Maka dia pun kata, cuba hadirkan diri, sibukkan kau hadirkan. Jadi bila Buya duduk, Buya baca, Buya hadirkan diri. Buya seolah-olah macam tenggelam dengan diri Buya sendiri, dan Buya kaitkan diri Buya dengan Allah, latihlah. Dan bila kita baca Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hadirkan makna dia. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi apa dia? Bila baca ingat pula. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dan Allah tidak akan menjadikan baginya itu bengkang-bengkok. Maknanya kitab yang Allah turun ni, dia tidak akan silap. Dia tidak akan bengkang-bengkok. Siapa yang berdamping dengan dia, pasti akan nampak jalan Allah yang lurus. Jadi, sibukkan. Dekat situ Buya sibukkan menghadirkan hati. Kata, ya Allah, kenapa dah ada benda yang boleh selamat kalau mengamalkannya dan membacanya? Kenapa aku tak pilih dia aku untuk baca benda tu? Kemudiannya bila Buya lepas tu tanya pula dia, aku ni macam mana, amalan aku macam mana, bacaan Quran aku ni aku dah faham semua ke tidak? Aku memotivasi Buya untuk belajar lagi tentang tafsir Al-Quran, faham makna tafsir Al-Quran, cuba beramal dengannya. Kemudian itu baca, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyun. Itu teguh, kukuh. Yang mana di dalamnya itu apa tujuannya? Apa yang ada di dalam itu? Liyunzira qauman. Untuk mengingatkan kaum, iaitu umat Islam, umat manusia seluruhnya. Liyunzira qauman liyunzira qauman ba'san qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Untuk memberi peringatan ba'san syadidan. Tak ada kaum kat situ. Untuk memberi peringatan tentang azab yang pedih. Ba'san syadidan, balak yang pedih, azab yang pedih, ba'san syadidan min ladun, dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Dan dalam itu juga, dalam Quran itu akan membawa berita gembira, basyirul mu'minin, bagi orang-orang mukminin, bahawa bagi mereka itu ajran hasanah, ganjaran yang sangat baik. Maka carilah dalam Quran tu apa ganjaran-ganjaran Allah. Jadi akhirnya tak membuatkan kita habis. Bukan. Olehmu kepada kebinasaan yang ketahui olehmu hai talib, ketahuilah oleh engkau wahai orang yang menuntut, yang mencari Allah Subhanahu wa taala, yang menuntut ilmu.
bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Dengar boleh? Bahawa hamba-hamba Allah ni pada hak agama dia 3 perkara. Maknanya pada hak agamanya yang membawa maksud orang itu dia dengan agama dia bagaimana? Dia di sisi agama dia bagaimana? Maksudnya agama Islam yang dia bawa itu, adakah selamat? Adakah dia orang yang selamat? Adakah dia orang yang untung? Atau adakah dia orang yang menzalimi diri dia? Baik. Maka disebutkan pertama disebutkan, kita baca dulu, salim. Yakni orang yang sejahtera. Salim ni bahasa Arab atau wazan fa'il yang membawa maksud orang yang sejahtera. Atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat. Pertama, selamat. Tak buat maksiat, melakukan yang fardu, meninggalkan yang maksiat, meninggalkan yang haram. Yang kedua, rabih, orang yang untung. Yakni mendapat laba. Dia dah terangkan dulu, laba ni maknanya untung. Iaitu seorang yang berbuat segala yang difardukan atasnya dan menjauhkan daripada segala maksiat serta ia membanyakkan akan segala yang disunatkan. Bukan sekadar buat yang fardu saja, bukan sekadar jauh maksiat saja, tambah pula yang tak wajib. Dan itu sebahagian ulama kata, kalau nak lihat keikhlasan kita, lihat maknanya fardu memang wajib kena buat, itu tak tanpa disangka. Tapi kalau nak tahu kita ikhlas ke tidak, macam mana hati kita punya keikhlasan kepada Allah, maka lihat yang sunat itu. Sebab ia tak diwajibkan. Kita memang nak buat. Boleh faham tak? Kan itu kalau dilihat, yang mana lebih ikhlas? Yang melakukan sunat. Orang yang melakukan fardu, dia itu taat, patuh kepada Allah, tapi adakah dia ikhlas? Kemudiannya apa? Bersedekah. Lepas tu apa? Kita berbuat kebajikan, berbuat baik, ataupun kita membantu di antara satu sama lain. Maka yang itu tu menandakan seseorang itu insya-Allah dia ikhlas, sebab benda tu Allah tidak wajibkan. Baik. Orang ini dipanggil rabih, orang yang untung. Yang ketiga, khasir, iaitu orang yang rugi, yakni dapat rugi. Khasir diterjemahkan subhanallah, bahasa orang lama, orang yang dapat rugi. Maknanya dia dapat rugi, bukan mencari rugi. Orang yang dapat rugi, maknanya confirm dia rugi, sebab rugi itu dia dah dapat. Iaitu seorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya, ditinggal yang dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya, dan dia melakukan perkara yang ditegahkan atasnya. Subhanallah, Buya nak beritahu sebenarnya kita dengan Allah ni, cuba tahu. Dulu Buya pernah kan, Buya dulu masa belajar, masa kat Mesir, Buya selalu tahu kalau subuh, kalau nak qiyamul lail, Buya kunci jam. Buya tanya pada Syekh, macam mana aku nak hubungkan dengan
Maka dia ajar satu, dia kata, engkau selalu bangun qiyamul lail. Buya ada dengar suara ni, kalau boleh offkan audio. Ni yang Siti Nurwati ni, kalau boleh matikan dia punya mikrofon. Apa Buya cakap tadi? Jadi tanya dia macam mana aku nak menambahkan hubungan, maknanya aku nak dekat lagi. Dia kata, engkau selalu bangun qiyamul lail, kau bangun macam mana? Dia kata, siapa yang jemput engkau? Isteri engkau? Tak. Aku kunci jam. Dia kata, cuba kau malam nak tidur. Kau malam nak tidur tu, biasa kita semain witir kan? Jadi, masa nak tidur tu, kau minta pada Allah. Cuba telus. Ya Allah, bangunkan aku qiyamul lail, ya Allah. Kau yang bangunkan aku. Kau yang memberi taufik padaku. Kau yang memberi izin. Yakin, cuba masuk tidur. Dan bila kau tidur tu, dengan lafaz Allah. Tak apa-apa lafaz. Kemudian kau tidur. Yakinlah Allah akan bangunkan kau. Jadi, Buya try. Buya try tu, minta. Memang, pertama tak terbangun. Buya try kali kedua. Try. Akhirnya, memang ada sampai satu tahap tu, memang Allah bangun. Dan bila Allah bangun, kita pula berlawan dengan syaitan. Syaitan suruh tidur lagi. Tapi Allah bangunkan kita. Dan ada ketika memang terjaga sendiri pada waktu yang terbaik. Kadang pukul 3.30, pukul 4, cantik tu. Memang dia kata, cuba kau ajar diri kau lepas ni, jangan bangun dengan itu. Minta pada Allah. Kau akan nampak Allah itu Maha Pengasih. Kecuali kalau kau membuatkan maksiat pada diri kau, pada mata kau, telinga kau, mulut kau, maka menyebabkan kau susah nak bangun. Maka biarlah rasa rugi. Hanya pakai jam, pakai apa, sebenarnya hakikatnya yang membangunkan kita Allah. Jadi dia ajar pada kita, cuba tinggalkan benda tu, takut kita akhirnya duk rasa kita bangun dengan sebab tu. Cuba kau kau bangun itu, Allah bangun. Biar kita hati tu tergantung bahawa yang bangunkan aku adalah Allah. Sebab beribadat ni, para ulama ajar kita supaya kita kena sentiasa minta bantuan daripada Allah. Cuba buat. Boleh? Boleh, insya-Allah. Macam Buya kongsikanlah ni, wala fakhar, tidak ada kebanggaan, tapi nak beritahu, kongsikan pengalaman. Macam malam tadi Buya sampai daripada Melaka, daripada sampai sini, lewat, atau tengah malam pun lewat, masih mengemas lagi apa sebagainya, menyapu dan sebagainya. Kemudiannya bila Buya letih sangat badan Buya, sakit badan. Jadi Buya kata ni memang susah nak bangun ni. Tapi Buya ingat lagi, Syekh tu kata, jadi Buya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala bangun. Memang akan bangun. Bangun. Cuma bangun tu lagi lah. Tapi kena pada pergi bilik air. Cuci muka, mula-mula sekali pergi bilik air buat apa? Masukkan air dalam hidung, keluarkan, hembus. Sebab syaitan. Jadi buat. Baik. Balik pada apa yang Buya sebutkan tadi. Maka kerana itu, 3 keadaan pada hak agama kita. Ini ada dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untung, selamat, rugi ni. Iaitu dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Fatir yang Buya nak sebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bacakan lafaz ayat dia. أعوذ الشيطان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ini dalam surah Fatir. Surah Fatir ayat 32. Ayat 32.
kepada ini yang seronok, rasa syukur sangat. Rasa sangat syukur. Ayat ni kalau kita tengok kitab tafsir, antaranya tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, banyak tafsir ni para ulama kita buat. Kemudian kami wariskan kitab Alkitab iaitu Al-Quran kepada orang-orang istafaina tu yang Buya rasa macam Allah syukur sangat. Allah kata aku bagikan Quran itu kepada yang telah kami pilih di kalangan hamba-hamba. Kalau antum tengok di kalangan hamba-hamba kami, siapa tu yang terpilih itu? Para ulama kata hum qaumu nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kami pilih, maknanya Allah pilih. Kita lahir dalam umat Nabi Muhammad SAW. Tak beritahu antum, kalaulah di dunia ni kita tak terpilih pun nak jadi kaya, jadi apa, tapi rasa syukur sangat dah sebab kita pilih diwariskan Al-Quran. Kita faham Allah pilih kita untuk diwariskan Al-Quran. Maka baca Al-Quran dan cuba faham. Mudah-mudahan di masa akan datang Allah pemudahkan kita mengaji tafsir. Buya nak tengok kesungguhan antum. Masih belum boleh mula, harap-harap minggu ni dapat mula lah. Mudah-mudahan dia mengaji ni kena dua-dua pihak. Yang mengaji, yang belajar dan yang mengajar. Boleh. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Banyakkan berdoa kalau betul-betul kita nak. Baik. Walaupun Buya sebenarnya bila bercakap melalui internet ni tak berapa seronok sebab nampak macam bercakap seorang lah. Tapi perempuan ni Google Meet ni nampak ada orang, ada nampak gerak-gerak. InsyaAllah. Maka disebutkan awrathnal kitab alladhi, tengok kalau siapa ada tafsir, ada terjemahan, cuba tengok tu surah Fatir ayat 30. Kami wariskan kitab Al-Quran tu kepada yang kami pilih di nampak? Luqman, Naim, Siti Jamiah, kemudiannya apa? Yusuf, Manaf, apa lagi? Osman, siapa lagi? Sedang nama tu. Apa ni? Asyik sebut nama korang je. Fatil. Tu nama-nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, Masya Allah kita terpilih. Buya kat sini aja tak habis-habis. Rasa nak cerita yang ni je. Konoknya kita dipilih. Kita yang sekarang ni hidup ni. Fahamin. Tapi Allah SWT beritahu pula, bila Allah dah pilih tu, terbahagi pula pada 3 ni masalah ni. Kali itu Allah kata, Fahamin, ni yang dah terpilih ni kita lah. Umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Dah seronok dah. Tapi kita yang membinasakan diri kita. Kan itu Allah tapi ada di kalangan mereka pula sebahagian daripada mereka yang aku pilih ini dan hak dia zalim diri dia. Nampak tak ayat tu? Dia bukannya zalim. Allah ni kita sembah dia ke tak sembah dia ke, Allah ni dia kekal kekuasaan dia, kekal kehebatan dia. Kita tak buat ibadat pun Allah tetap kekal, Allah Maha Kuasa. Tapi bila kita buat macam tu, kita menzalimi diri kita sebenarnya. Merosakkan diri kita. Ini di kalangan siapa ni? Allah tak cerita yang lain ni. Allah cerita yang dia pilih. Di kalangan hamba yang Allah pilih, iaitu nama umat Sayyidina Muhammad. Kemudiannya Allah kata apa? Wa minhum muqtasid. Dan ada di kalangan mereka yang bersederhana.
Kalau dalam tafsir, kita tengok muqtasid ni. Dalam tafsir, abik-abik yang mudah, yang mungkin ada di kalangan antum pun ada, iaitu tafsir Jalalain. Iaitu, ada di kalangan mereka itu muqtasid. Kalau dalam tafsir Jalalain, sejahtera. Nampak tak? Kemudiannya, minhum sabiqun bil khairat. Ada pula di kalangan mereka itu pula yang melepasi. Maksudnya dia itu orang yang mendahului daripada yang lain dalam kebaikan. Kalau kita tengok tafsir, para ulama kata yang ini maksudnya macam mana Ustaz? Yang banyak buat benda sunat ke? Yang banyak ibadat dia? Ya, itu salah satu. Dan ada sebab yang kuatnya ulama-ulama mufassir, dia memberitahu bahawa apa? Iaitu orang yang dipanggil sabiqun bil khairat ni, orang yang berkeuntungan besar ni, orang yang macam mana? Disebutkan apa dia? Yadummu ilal ilmi at-ta'lim wal irsyad ilal amal. Iaitu orang yang menggabungkan ilmu, orang yang menggabungkan ilmu dengan mengajarkan ilmu itu. Al-ilmu at-ta'lim wal irsyad, dan membimbing orang lain. Ini salah satu dia. Sabiqun bil khairat ni, bab beramal tu tak nafi dah. Dia orang yang beramal, kemudian pula dia orang yang berilmu, kemudian digabungkan ilmu itu dengan mengajarkan ilmu dan memberi petunjuk kepada yang lain. Ini maksud, insya-Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah pilih antum, insya-Allah. Antum mengaji, insya-Allah lepasnya antum sampaikan, bimbing paling kurang anak-anak kita, paling kurang jiran tetangga kita. Nah, boleh. Cuma hak jaga. Kita dah belajar tadi kan, wirid ada untuk gemarkan kita akhirat. Ilmu yang kita ada adalah untuk apa dia? Memperbetulkan kesilapan kita dalam ibadah kita. Jangan duk sibuk nak berbangga aku lebih ilmu daripada orang lain. Jangan. Gunakan dia untuk mengajar, membimbing orang lain. Boleh InsyaAllah. Antum ni lagi lah zaman sekarang ni dengan media sosial yang banyak ni, Buya, kalau tak ambil PhD ni tak tahu ni Google Meet ni. Tak tahu ni apa ni yang boleh-boleh macam ni. Tak tahu. Tapi subhanallah lah, macam orang-orang lain tu, anak-anak kita tu, macam antum-antum ni, mungkin lebih tahu. Anak-anak tu mungkin lebih tahu tu. Jadi gunakan dia untuk wasilah, untuk menyampaikan ilmu. Macam orang yang Facebook, yang ada Facebook. Bagus, kadang ada setengah Buya tengok, selalu dia update-updatekan apa dia? Kata-kata yang baik, tazkirah. Cuma Facebook ni satu Buya tak suka, kadang-kadang masuk benda lain lah. Tu macam mana tu? Macam Facebook pondok pun mengarut-ngarut pun ada. Kadang-kadang tu masuk minyak kuat pun ada dalam Facebook pondok. Apa tu? Macam mana boleh masuk? Jadi mudah sangat anasir-anasir luar tu masuk. Jadi tapi boleh gunakan dia tu sebagai perantaraan Jadi kena ingat, sabiqun bil khairat. Tak habis lagi tu. Allah beritahu dulu mula-mula, gembira dah kita. Allah wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Iaitu siapa? Umat Nabi Muhammad. Siapa? Kita, alhamdulillah, kelompok kita ni dan semua sahabat-sahabat dan manusia di zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dah seronok dah. Tapi kemudian Allah pesan pada kita, ingat, ada di kalangan yang kami pilih itu ada yang menzalimi diri dia. Yang tidak meletakkan Allah dan Rasul pada tempatnya, agamanya pada tempatnya. Kemudian ada yang ketiga, iaitu orang yang mendahului yang lainnya dari kebaikan.
Yang pertama membawa maksud kepada apa? Ilmu, dia mempelajari ilmu, kemudian gabungkan ilmu itu untuk menyampaikan ilmu, beramal dan menyampaikan ilmu, kemudian membimbing orang lain. Yang ini orang yang terkehadapan. Yang ini orang-orang yang mudah-mudahan masuk dalam ayat Allah dalam surah Waqiah. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Allah kata وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Orang yang terdahulu-dahulu. Sebagai ulama menafsirkan itu orang yang di zamannya Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Tetapi yang paling kuat sebab dalam ayat itu menyebut sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin, sebahagian besar daripada orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, ada sebahagian kecil daripada orang kemudian. Kalau di situ hanya ditumpukan pada maksudnya sahabat, yang lain dengan ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah pilih kita, insyaAllah. Walaupun tak banyak ilmu kita, dapat kita bimbing orang. Ada orang yang ilmunya Masya Allah, sampai ke PhD, sampai ke profesor, sampailah tak tahu nak sampai mana dah, bertingkat-tingkat, cicil dia. Tapi tidak ada yang terbimbing dengannya. Tidak ada yang mendekatkan diri Allah dengan sebabnya. Tidak ada yang mengenal Rasulullah dan timbul rasa cinta dengan sebabnya. Maka tak mau. Tapi kalau kita ilmu walaupun sedikit, kita dapat bimbing anak kita, menyebabkan anak kita cinta Allah, cinta Rasul, rasa takut nak buat maksiat, dapat bimbing sahabat-sahabat, ya Allah, kita lebih mulia beratus kali ganda berbanding dengan orang yang sijilnya menggunung tinggi, dengan ilmunya dibuat-buatkan dengan hebat, tetapi tidak ada satu pun terbimbing kepada Allah dan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Tapi usaha mengaji, insya-Allah, kita minta kita dapat maksud kepada ilmu. Jadi itu dia 3. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? 3 golongan tu. Jadi pilih. Paling kurang pun yang disebutkan di sini apa dia? Kata Syekh Abdul Somad Al-Albani katanya apa? Sambungan dia, maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabih, iaitu yang untung, yang berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, yang menambah dengan sunat dan ilmu, pada martabat maka jika engkau tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabih, yang untung, yakni yang dapat laba itu, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim, yang selamat, betul tidak? Yakni yang sejahtera, buat yang fardu, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan benda yang haram, yang fardu aja dia buat. Dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhi akan martabat Allah SWT pelihara. Yang penting selamat. Yang penting paling kurang selamat. Tapi kalau boleh usaha, insya-Allah, antum ni insya-Allah mudah-mudahan orang yang kita bukan untuk kita berbangga, kita nak benda tu, iaitu kita nak orang yang rabih, iaitu sabiqun bil khairat, yang mendahului daripada kebaikan. Bukan sekadar dengan majlis ilmu kita, dengan macam-macam lah. Daripada situ kita mengamalkan derma sebagainya. Banyak jalan-jalan sekarang ni, musim COVID, kita bantu orang-orang yang susah, jiran-jiran kita yang susah. Lepas tu sekarang ni pula nak dekat korban. Kalau kat Malaysia ni, macam mana dia punya SOP Malaysia punya korban? Ada korban? Boleh korban? Boleh Macam mana sekarang ni? Mungkin ada SOP dia lah, berapa orang yang boleh sembelih korban. Dan ada juga orang yang susah, macam yang Buya duk buat, iaitu Kemboja. Kena faham jangan kadang orang kata, kenapa lah Buya ni tak buat kat tempat lain, Palestin ke mana. Buya jenis macam tu. Buya buat sesuatu yang Buya yakin tu sampai. Sebab Buya tahu tempat tu, Buya pernah pergi tempat. Macam Palestin bagus. Buya pun kadang-kadang kalau orang nak buat apa sebagainya, khair, cari orang yang kita yakin. Cuma kalau melalui Buya tak berani buat. Sebab apa? Buya tak tahu. Sebab Buya tak sampai sana dan Buya tak tahu benda tu boleh sampai atau tidak. Tu
pada Buya lah. Tak salah pun kalau kita nak buat, kita nak jadi ejen pada tempat yang orang kita percaya. Tapi style Buya nak buat benda tu, Buya yakin. Kalau antum tahu, tanya Naim. Kalau sampai pada Ustaz Musa, macam mana Buya tanya dia? Masa Naim kalau pergi Kemboja, macam mana Naim? Buya telefon berapa kali? Dah sembelih ke belum? Nah, cukup 2 tahun ke tidak? Gigi dia. Tanya Ustaz Musa macam mana? Lepas tu duit dah sampai pada Ustaz Musa, Buya tanya lagi. Buya kata, dia dah kira belum? Dia dah kira, cukup ke tidak? Kalau dia kata cukup, suruh dia cakap dengan kamu. Kamu kena jadi saksi. Betul tak Naim? Betul ya, betul. Ha. Gigi lembung nak tengok. Sebab sampai macam tu, sampai mungkin ada setengah orang kata ustaz ni was-was. Bukan was. Dia macam mana? Jangan rasa malu bila Buya cakap tua-tua tu. Maknanya bagus. Supaya mengingatkan. Buya pun tua juga. Kan? Umur tu umur memanglah ada yang 40, orang kata muda lagi, tapi mati ni sentiasa anggap kita ni makin tua. Sebab kita akan sedar dan kita akan sedar bahawa kita tak lama kat dunia. Maksudnya semua ni Allah akan tanya, besoknya jawab dia. Tu madrasah tu. Ada tanah wakaf tu. Tu semua Buya besok kena tanya. Kau buat apa kat sini? Kau jalan ke tak amanah kau? Banyak. Banyak benda. Dulu Buya pernah tahu kat Naim. Naim nak guna nama kamu ni tapi pinggul amanah wakaf. Naim. Kamu Betul ada. Tak nak. Dia tak nak, dia semua tak nak. Buya ambil lah. Buya yang pinggul amanah sebab Buya yang pengasas dia. Tak nak kena buat. Kena fikir tu, itu pasal kadang-kadang kepala ni. Nak buat, itu pasal perlu pada ansar. Orang-orang yang betul-betul nak buat. Betul-betul bersama bersama. InsyaAllah, mudah-mudahan khair. Banyak nak kena tanya. Banyak besok nak kena tanya. Itu baru bini seorang. Membayar bini 2 orang. Bini 3 orang. Kena pula kalau bini 4 orang. 4 kuat makan. Kuat makan. Solehah yang sentiasa redha, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan stres-stres musim Covid ni. Duduk rumah. Kadang stres sampai bergaduh-gaduh sampai ini, sampai itu, sampai ini. Tenang-tenang, banyak baca Quran. Usaha untuk jadi orang yang rabih, orang yang untung, yang mendapat keuntungan insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah permudahkan semua. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita. Ni dekat Buya ada sahabat-sahabat yang mengadu, yang membuka madrasah, membuka tahfiz, bila tak boleh buka ni susah. Kadang-kadang ada mereka nak online pun agak susah. Ada sahabat-sahabat Buya yang ustaz-ustaz yang agak apa ni orang panggil Allahumma salli ala Muhammad, yang bermasalah daripada sudut Allahumma salli ala Muhammad, kewangan dan sebagainya. Allah Akbar. Buya ni balik sini, jiran Buya yang kat Melaka tu telefon tadi. Haji Maznah, umur lebih kurang nenek Umi juga. Umur lebih kurang nenek Umi. Assalamualaikum Ustaz. Kata, Ustaz ni baru dapat telefon. Dapat nombor awak ni daripada abang awak, Ustaz Khairuddin. Ustaz sihat? Ustaz bila nak balik sini? Baru je sampai semalam. Dah sana ajak balik dah. Ustaz Maznah tu pernah, dia pun umur lebih kurang macam nenek Umi. Dia pun pernah mengaji dengan Buya. Jadi kata, Ustaz bila nak balik? Kata, alamak,
kan. Lepas tu durian musim-musim Covid ni mangkau-mangkau lah. Ni Buya cakap sebiji je dia cakap. Orang Melaka. Dia mangkau-mangkau ni maknanya muda. Jadi saya simpan ada durian-durian ni ada berapa biji ni. Saya peramkan dia bawa katil saya. Saya peramkan dia. Dah masak dah. Jadi saya nak bagi Ustaz dah balik. Saya kat Selangor lagi ni. Bila Ustaz nak balik? Tak tahu lagi lah. Mungkin dia kata, alamak, habis macam mana ni Ustaz ya? Tak apalah Ustaz. Saya makan dululah ya. Sebab dah masak. Nanti Ustaz balik saya bagi durian lain. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi anak dia Haji Azman tu, cucu dia baru buat aiskrim. Aiskrim durian, aiskrim ada sarang burung pula, sarang lebah. Dia rasa baru ni komen sedap lagi. Tu bagus tu, bisnes yang bagus tu. Siapa yang nak jual aiskrim? Jual aiskrim. Jadi nak ceritanya macam tu lah. Maksudnya Kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Tanggungjawab di soal. itu yang tercerita bila yang sana telefon dan sebagainya itu kan. Baik. Cuma yang betul-betul kalau ada ya, hati-hati. Kalau tak perlu tak payah tanggungjawab besar. Antum boleh tengok tu Habib Ali Al-Jufri. Kalau dalam wawancara dia, kalau antum tengok dari YouTube, dia ada wawancara tentang poligami. Dia orang yang poligami. Tapi dia sendiri kata apa? Dia kata kalaulah aku tahu tanggungjawab yang sangat besar ni, setelah aku tahu, mungkin aku daripada awal dulu aku tak poligami. Tapi aku memang orang yang poligami. Memang susah nak melaksanakan sungguh-sungguh seadil-adilnya. Dia memang besar kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT permudahkan bagi yang Allah tetapkan demikian. Maka insya-Allah mudah-mudahan. Yang penting kita isikan masa kita, jadilah orang yang beruntung, rabih, yang sangat beruntung. Boleh insya-Allah? Masing-masing cuba masing-masing insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita bangkit hari kiamat besok dengan orang soleh, bangkit dengan Rasulullah SAW. Dan ingat, jangan lupa kita Muhammad, kita berjumpa pada hari Khamis yang akan datang. InsyaAllah Allah permudahkan besok hari Ahad itu untuk kuliah tafsir. Cuma mudah-mudahan Allah permudahkan. Dia nak mengajar, cuma hati itu macam tak kuat lah. Tak kuat maksudnya tak tarikan untuk mengajar. Mudah-mudahan antum mintalah doa untuk sama-sama kita mulakan balik tafsir kita. Lama dah tinggal. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Macam tadi Buya sebut pasal korban dan sebagainya tadi kan. Maknanya war-warkan ya, korban yang Buya sebutkan. Musa-musa pun minta pada Buya war-warkan. Dikata Buya selalu hantar setiap tahun. Jadi khair dah insya-Allah. Tidak ada paksaan. Cuma itulah yang Buya yakin, sebab Buya pernah pergi dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai korban kita insya-Allah. Cuma harga tu memang dah naik sikit. Nak buat macam mana keadaan sekarang ni. Jadi boleh faham? Yang lain-lain tu sampaikan. Kongsi-kongsi pun boleh, tapi
kena dengan satu nama saja. Tak boleh buat korban untuk yang mati ya. Nama orang mati tak boleh. Kena faham. Wallahu ta'ala alam. Rasanya dah pukul berapa ni? Dah 11 nak kat 11.30 dah. Rasanya tak perlu soalan. Lepas tu dia nak jawab yang Ilyas itu hari tu pun masih tak sempat lagi. InsyaAllah. Cuma Buya rasa benda tu agak detail. Apa yang antum buat sekarang ni, buat aja. Kan? Antum sekarang ni, tariqah antum, iaitu tariqah yang mana membawa kita pada dengan cara Rasulullah SAW, maknanya melalui Abuya, tariqah antum, perjalanan antum bersambung sampai kepada guru Buya Habib Umar, sampailah kepada guru-gurunya, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan yang itu, mudah-mudahan Allah memanfaatkan kita insya-Allah. Barakallahu fikum. Okey? Cukup dah? Tak perlu buka soalan dah 11.30 dah ni. Buya pun dah lapar ni. Buya dengar kata dia nak bagi nasi kat Buya tadi. Jadi bagi nasi. InsyaAllah Buya. Dah Buya musik je. Khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah, dan Allah merahmati. Dapatkanlah kemanfaat kami disebabkan dia ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, dapat keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi, muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwaabal ilm, bukalah kami pintu-pintu ilmu. Wazayyinna bil akhlaqil hasanati wa hilmi la hiaskan min akhlaqi mulia dan lembut. Allahumma da'a jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kami itu yang dirahmati. Wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Memisahkan kami sampai ini keputusan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami yang sempit hartanya, luaskan rezeki mereka ya Allah. Kalau ada di kalangan kami yang mempunyai masalah, selesaikan masalah mereka ya Allah. Kalau ada di kalangan kami ini ya Allah, ya, yang lemah imannya, kuatkan imannya ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami ya Allah, banyak dosa dan dosanya, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami yang tidak sihat, yang sakit ya Allah, maka sembuhkan ya Allah dan permudahkan ya Allah. Angkatlah bala yang ada sekarang ini ya Allah, COVID ini ya Allah, dan jadikan hati kami tenang kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan akidah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Masa berjalan terlalu pantas, umur kami semakin naik dan ajal kami semakin hampir. Yang kami minta padamu ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kalau kami selepas ini meninggal dunia ya Allah, maka kami semua di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik ya Allah. Kalau terakhir kami berjumpa dan bersua dengannya dalam majlis yang baik ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kita insya-Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا غرنا، وارزق الكل حلالا داعما وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا انكرمنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروحات، واغفر لوالدينا ربي وموالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمن أرضنا أبدا عدد خلقه وارضى نفسه زنة عرشه مداد كلماته اللهم صل وسلم على جميع المحامد من به تفرج القلوب dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antum Terima kasih semua Buya. sama antum semua sihat kan? Ada sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Amin. insya-Allah. Terima kasih. Salam Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Ada insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati doakan Buya ya adik-adik Buya mudah-mudahan Allah berkati dunia akhirat. Doakan ya insya-Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf ya kalau ada salah silap. Kita lagi masa akan datang. Assalamualaikum. Jazakallah ya. Assalamualaikum.